بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Sahabat fadilah, Tuan-Tuan majlis, khususnya Tuan Imam, seluruh ahli kuasa Masjid Al-Bushra, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, marilah untuk kesekian kalinya kita mengangkat rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk bersama pada malam ini, pada malam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Nabi kita sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesiapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya yang terdahulu, dan pastilah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya yang terkemudian. Alhamdulillah, bila saya masuk ke kawasan masjid ni, saya rasa macam tak percaya ni Masjid Al-Bushra. Betul tengok masjid. Belainya. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Percaya. Dan alhamdulillah, pada malam ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita masih lagi Allah bagi dan kesempatan untuk sembahyang tarawih. Kita harap insya-Allah kita tak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan sampai habis tarawih ni, insya-Allah. Muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, sebenarnya kalau tengok daripada hadis yang saya baca tadi, Nabi kata sesiapa yang mendirikan Ramadan, man qama Ramadana, yang dimaksudkan mendirikan Ramadan ialah mengerjakan salatul tarawih dan juga menghidupkan malam-malam dalam bulan Ramadan.
Siapa-siapa sembahyang tarawih dan dia sagi bangkit pula sembahyang tahajud dan qiyamul lail pula, imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mendirikan salatul tarawih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan juga menghidupkan malam-malam dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban. Yang kedua imanan, yang kedua ihtisaban. Ihtisaban ni maknanya mengharapkan pahala daripada Allah. Dua syarat. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama ialah imanan, dengan penuh keimanan. Maknanya kita sembahyang tarawih ni di atas asas iman kita. Kita percaya terhadap sabdaan Nabi SAW. Yang kedua, kita buat tarawih, kita bangun qiyamul lail, lagi kita bangkit esok, kita sembahyang tahajud, kita buat salatul hajah dengan penuh keimanan terhadap semua yang Allah janji pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti bila menjelang 10 malam yang terakhir, kita berdiri lagi sebab kita nak mencari malam Lailatul Qadar. Jadi kita buat semua ni bukan orang paksa kita, tapi kita buat semua ni dengan sebab kita ada iman. Imanlah yang menggerakkan kita bangkit. Imanlah yang menggerakkan kita sembahyang tarawih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, iman dalam diri kita ni, atas asas iman ni lah yang menyebabkan tuan-tuan tunggu lagi dengan tazkirah. Ini termasuk qama Ramadan juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lepas tu lagi satu wahtisaban, sebab nak pahala. Di dunia ni tuan-tuan, orang nak duit. Akhirat kita nak pahala. Sebab itu kata ulama, izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bil a'mal. Kemuliaan dunia ialah dengan harta. Kemuliaan akhirat ialah dengan amalan. Tuan-tuan, dalam bulan Ramadan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua berganda-ganda. Kalau kita pergi Mekah, kita semayang di Malaysia ni, di seluruh alam buana ni kita semayang. Kita semayang berjamaah, kita mendapat 25 sehingga 27 kali ganda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi kalau kita semayang di Masjidil Haram, kita mendapat gandaan 100,000 kali ganda. Kalau kita semayang di Masjid Nabi kita SAW, kita akan mendapat 50,000 kali ganda. Kalau kita sembahyang di Baitul Maqdis, kita mendapat 10,000 kali ganda. Maka tuan-tuan, oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan yang Maha Pemurah, yang paling ataupun Maha mengetahui tentang hamba-Nya. Bukan semua orang boleh pergi Mekah, bukan semua orang boleh pergi Madinah dan Masjidil Aqsa. Wahai Tuhan, maka Tuhan menciptakan sebulan bulan Ramadan. Sebulan bulan Ramadan ini rebutlah tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab kita akan mendapat sampai 700 sehingga lebih daripada itu mengikut imanan wa ihtisaban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, segi orang sembahyang tarawih semua sama, tapi segi hati tak sama. Contoh, ada orang dia kata kami 8 je. Tapi ada orang kata kami 8, tapi saya kami bilik sambung 20. Tak sama. Pasal apa yang tak mau tinggal? Pasal apa nak konsisten 20? Sebab kami nak kekalkan seperti mana yang ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabat. Seperti mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi sebut dalam sebuah hadis,
alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Maknanya berpegang teguhlah kamu dengan sunnahku dan berpegang teguhlah kamu dengan sunnah khulafa'ur rasyidin yang datang selepasku. Nabi kita SAW sembahyang tarawih 8 rakaat 4 malam je bersama dengan para sahabat. Bakinya Nabi masuk dalam rumah, Nabi sambung sampai 20. Pada malam yang kedua makin ramai. Tersebar di kalangan seluruh para sahabat. Nabi sembahyang jamaah tarawih semalam. Oh ya ke? Malam esok kuih ramai, malam 3 makin ramai, malam keempat makin ramai. Sampai Nabi kata, hai kuih ramai ni. Nabi kita takut kefardun akan jadi. Dengan sebab Nabi diikuti, diimami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi bimbang tarawih jadi wajib. Maka Nabi kata, malam yang kelima Nabi tak keluar lah. Nabi takut jadi wajib tarawih. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitulah sifat syafaqah ataupun kasihan belas Nabi pada umat. Kalau ikut, begitulah Rasulullah. Tapi Nabi kesian kat kita. Maka tuan-tuan, bila mai zaman Sayyidina Abu Bakar, macam itulah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, situasi orang. Malam lepas Nabi buat 8 tu, tuan-tuan, tahun tu orang buat 8. Tahun tu orang buat 8. Masjid tu penuh orang buat 8. Satu grup tu buat 8, grup tu buat 8. Main zaman Sayyidina Abu Bakar sama juga. Tak tahu berapa kumpulan, berapa jamaah tarawih. Bila main zaman Sayyidina Umar, konsisten sama juga. 8 tahun tu. Akhir Sayyidina Umar dia kata macam ni. Aku tengok tak pun elok lah, kata Sayyidina Umar. Jemaah banyak sangat dalam masjid ni. Sayyidina Umar kata, mai, kita buat sekali. Kita buat 20, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tuan-tuan, maka hak grup 888 tak ada lah. Semua sekali 20 rakaat. Sebenarnya 20 itulah rakaat yang sebenar yang Nabi kita buat. Jadi Sayyidina Umar dia bukan reka, tapi dia mempercantikkan pelaksanaan tarawih untuk disambung oleh manusia selepas itu dan kekal sampai hari ini. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah. Maka di situ kita ambil suatu pengajaran. Maka bagi orang yang lemah, sekurang-kurang 8 lah dia buat. Tapi orang yang boleh pi lagi baik, tambahlah sampai 20 rakaat. Maka tuan-tuan, subhanallah, maka setiap orang yang duduk dalam bulan Ramadan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia buat segala. Dia buat semua. Sebab dia buat di atas dasar iman dan sebab nak pahala daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa balasan dia? Akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Tu bila? Ramadan yang lepas. Mana daripada Ramadan hak lepas sampai Ramadan ni semua Tuhan ampun dosa dia. Kecuali dosa besar. Dosa kecil semua gugur habis. Dalam riwayat yang lain disebut dengan wa ma ta'akhir, dan dosa yang akan datang juga. Maknanya sebulan Ramadan ni kalau kita buat sungguh-sungguh dengan penuh keimanan dan sebab kita nak pahala daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, modal dia tu ya. Habis Ramadan, masuk Syawal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, sampai Ramadan akan datang pula, buatlah dosa pun, dosa apa pun, dosa kecil, semua turun, semua dia gugur.
No? Buatlah dosa apapun tapi kecil, semua dia gugur. Tu rahmat Allah. Tapi modalnya sebulan ni. Makna Ramadan ni pulun sungguh-sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pulun sungguh-sungguh. Tuan-tuan, kalau tak ada tazkirah Ramadan, tuan-tuan balik payang tarawih, tuan-tuan tidur awal, tuan-tuan bangkit awal. Tuan-tuan, bangkit awal. Mungkin malam pertama bangkit, kita rasa macam mayau lagi. Tapi bila mana kita bangkit, lama-lama kita akan jadi biasa bangun tahajud awal. Ada satu orang tu, dia main rumah saya. Nun jauh daripada negeri Pantai Timur tu, Terengganu, main jauh daripada Terengganu. Main dengan isteri dia dan bawa anak seorang. Dia main nak ziarah, tujuan dia satu, nak main ziarah saya. Besar sungguh kelebihan pahala dia. Sebab satu tujuannya hebat, nak main ziarah, nak berziarah, menghubungkan tali satu rahim. Dia main tu tuan-tuan, selesai ziarah, balik Terengganu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak cerita dia. Dia kata, ustaz saya ni malam saya bukan boleh tidur. Pukul 2 takkan terjaga. Nak tidur juga tak boleh, nak pejam mata tak lena. Sampai sakit kepala-kepala ni. Maknanya kalau kita tak mau tidur, kita nak tidur juga sakit kepala. Dia bangkit buat apa? Dia bangkit berselawat. Dia kata, ustaz, saya alhamdulillah, saya ni dalam sehari-hari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya menghabiskan selawat Al-Fatih, salatul Fatih sebanyak 10,000 hingga 40,000 kali sehari. Tuan-tuan tak selawat tu bunyi macam mana? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Sehari dia boleh selawat 10,000 hingga 40,000. Allahu akbar. Dia kata, ustaz, alhamdulillah, saya hampir setiap malam saya mimpi jumpa Rasulullah. Allah, tuan-tuan. Pukul 2 pagi tak boleh tidur lah. Sampai pagi. Tuan-tuan, ni Allah. Kalau Allah nak bagi. Tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Maknanya apa, tuan-tuan? Mimpi Nabi tu tak bohong. Sebab Nabi kata, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani." Siapa yang telah melihatku dalam mimpi, berarti dia sungguh telah melihatku. Bila Nabi kata macam tu, dia mimpi Nabi hampir setiap malam, berarti betul yang dia tengok itulah Rasulullah. Sebab Nabi kata, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Kerana syaitan tidak boleh merupa dengan rupa aku. Syaitan dia rupa Nabi, dia tak bakal. Dia tak boleh rupa dengan rupa Rasulullah. Sebab dia jijik, sebab dia kotor, sebab dia terlaknat. Sedangkan Nabi itu termulia, Nabi teragung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dah kita habis lagi 10 hari puasa. Lagi sehari kan. Tinggal lagi 20 hari. Cepatnya masa berlalu. Tuan-tuan, apa segala pun dia kena berlatih dalam bulan Ramadan ni. Kita ni susah nak bangkit tahajud. Allahumma salli ala sayyidina. Susah sungguh nak bangkit tahajud. Ramadan ni dia ada sok, ada sahur. Bila bangkit makan sok, buatlah tahajud 2 rakaat. Kalau 30 malam kita buat tahajud, tambah lagi 10 malam dalam bulan Syawal, 40 malam. Siapa-siapa yang komplit 40 malam dia buat, dia boleh istiqamah lepas tu setiap malam. Ramadan lah tempat dia berlatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ingat dulu Tuan Guru kami, Tuan Guru Haji Bakar Flastin.
Tok Guru kat Palestin ni ada cerita. Tok Guru kat Palestin ni, dia tahajudnya 20 rakaat setiap malam. Kita tu, kalau boleh maintain 20 rakaat tarawih setiap malam, Alhamdulillah. Tapi nak bawa pergi lepas tu 20 tu, tak tahu nak cerita, jenuh gagah lah nak buat. Tok Guru baca bekat Palestin, Salat Sayyidina Muhammad setiap malam 20 rakaat tahajud. Tuan-tuan, ambilan di mana? 20 tarawih, lepas tu sambung 20 malam-malam berikutnya. Satu masa cerita Tok Guru baca bekat Palestin. Satu malam, Salat Sayyidina Muhammad, Tok Guru Ni Aziz datang berceramah ke belah Jerlun tu lah. Ke kawasan Jerlun tu. Tok Guru Ni Aziz passion dia, tak mana pun dia ceramah, dia tak akan tidur di zaman tu, hotel apa, dia tak akan tidur di hotel, dia akan cari di mana rumah Tok Guru. Kalau dia pergi ceramah di kawasan tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, zaman tu Tok Guru akan join sekali ceramah waktu tu. Tok Guru akan duduk atas pentas sekali zaman tu. Jadi Tok Guru Ni Aziz, kalau dia pergi ceramah ada sebuah tempat, dia tak balik. Dia akan tidur di mana di tempat kawasan tu ada rumah Tok Guru. Tu yang katakan Tok Guru Ni Aziz. Jadi dia malam tu dia tidur di rumah Tok Guru Haji Bakar Palestin. Lepas ceramah, Salat Sayyidina Muhammad balik ke rumah tu dalam 12 lebih dekat pukul 1 tu. Jadi subhanallah, Tok Guru Haji Bakar Palestin ni, Salat Sayyidina Muhammad malam tu dia tak tidur dengan isterinya. Dia tidur dengan Tok Guru Ni Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara nak tidur, tu duduk sembang, ngam duduk sembang. Kata Tok Guru Bakar Palestin dalam pukul 2 tu terlelap. Tidurlah. Dia sedar sudah pukul 4, Tok Guru Ni Aziz dah Allahu Akbar, dah sembahyang tahajud. Tidur pukul 2. Pukul 4 pagi, Tok Guru Ni Aziz dah dekat sembahyang lah. Dia kata, hak tu dia kalah. Tuan-tuan, semua para ahli ulama macam tu. Kalau kata ulama tapi ibadatnya tak ada, hak tu bukan ulama. Mungkin yang ada orang panggil ustaz. Kalau ustaz ni profession, kerja ustaz. Tapi ulama ada. Ulama ni sifatnya, kata guru saya, di antara ciri-ciri keulamakan seseorang, berlama-lama di atas tikar semayang. Kalau semayang kira cuih nak bangkit balik ni, tu bukan ulama. Ulama ni lama duduk tikar semayang. Saya ingat dulu lah satu orang Tok Guru Haji Arif Greek. Waktu tu dia main ke madrasah saya. Waktu tu saya mengajar di Muassasah Darul Ulum. Ada satu peristiwa besar ketika tu Tok Guru main daripada Greek. Dia jadi imam sembahyang asar. Sembahyang asar ni dia wirid, tuan-tuan. Tak sampai syahidallah, sampai amanar rasul, sampai qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, sampai subhanallah, sampai alhamdulillah, sampai Allahu akbar. Kita ni bodoh, tak reti. Duk kata lah hati, tak kenal lagi hatu Tok Guru Haji Arif beri. Duk kata lah hati. Orang asal orang tak wirid panjang-panjang. Orang wirid panjang-panjang, maghrib, subuh. Tak tahu kata Tok Guru Haji Arif beri. Lepas tu, Tok Guru ke aku yang tak reti, aku tak betul. Rupa-rupa Tok Guru Haji Arif beri ni, tuan. Waktu dia semayang di masjid, dia yang paling akhir keluar. Orang lah dah balik habis dah. Dia bangkit semayang lagi. Tak tahu berapa rakaat lagi semayang. Tok Siak tu duduk atas tangga dulu tunggu Tok Guru habis semayang. Sebab dia nak tutup tingkap pintu apa semua. Salat Sayyidina Muhammad. Tu ulama berlama-lama atas tingkap semayang. Itu dia panggil riadah para ahli ulama. Tok Siak ni tuan-tuan dia balik awal bila? Lepas Tok Guru mati baru dia boleh balik awal.
Ketika Tok Guru duk ada, tak balik wahid. Dia khadam Tok Guru. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, belajarlah menggagahkan ibadat dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, jangan bagi masa berlalu tanpa kita buat ibadat. Letih baca Quran, pegang tasbih. Letih pegang tasbih, tidur. Habislah. No? Tidur tu dapat pahala lama. Yang orang kata dalam bulan Ramadan, tidur pun boleh pahala. Hak mana? Ada orang tuan-tuan, dia cuba, dia buat ni betul je kata ni. Lepas mayang subuh tidur. Bangkit tak bangkit lohak. Lepas lohak tidur lagi. Bangkit tak bangkit asar. Tuan-tuan, dia salah faham. Dia ingat kata hak tu lah. Tidur dalam Ramadan boleh pahala. Tak, bukan hak tu. Tidur dalam bulan puasa yang boleh pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, kita nak baca Quran. Lepas mayang subuh baca Quran. Baca Quran. Baca Quran. Ngantuk. Bila mengantuk ni, baca tengah mana, macam mana pun, tak lepi lah. Tidur. Tidur tu boleh pahala. Sebab letih baca lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibadat bila mana kita buat, kita dah letih. Tidur. Tidur tu apa tujuannya? Nak kampui balik tenaga, nak ambil balik tenaga, lagi nak buat ibadat lagi. Nak bangkit baca Quran lagi. Tu dapat pahala tu. Tidur tu. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hidup Ramadan lagi penuh dengan ibadat. Allahu Akbar. Jangan lebih banyak tengok handset daripada Al-Quran. No? Boleh tengok handset masa dia, tapi habis dengan Al-Quran ke semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malam, kalau tidur, ni buatlah orang yang dah tak kerja. Orang pencen. Veteran tak kerja dah. Tapi kalau orang masih kerja, azamlah nak buat esok, kami nak buat insyaAllah. Dia tuan-tuan, kalau kita kerja, Nabi sebut dalam satu hadis, siapa-siapa mayang subuh, lepas tu dia tunggu sampai matahari naik, dia semayang salatul duha ataupun salatul isyraq, dia akan dapat pahala umrah tammatan tammah. Dapat pahala umrah sempurna lagi sempurna. Tuan-tuan, duit tak ada nak pergi Mekah, tapi itulah hak tu modal buat hari-hari. Hari-hari dapat pahala umrah tammatan tammah. Tuan-tuan, kami duduk kerja tak boleh buat lagi. Tak apa, harap umur panjang nanti boleh buat, insyaAllah. Tapi siapa-siapa yang dah selesai dah zaman muda, lah boleh buat, jangan tak buat. Tuan-tuan, sebab bila masuk kubur esok, salam sayyidina Muhammad, benda yang paling kita teringin buat, balik ke dunia, mayang 2 rakaat. Tuan-tuan, ketika tu tak boleh balik dah. Tak ada orang yang pernah balik pun, yang pi terus pi. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya boleh buat kalau kita buat dengan imanan wahtisaban. Kalau kita faham, Ramadan ni tak akhir. 20 hari je tinggal lagi. Entah tak jumpa dah apa Ramadan nak main no. Bila kita rasa macam tu, masalah Sayyidina Muhammad, ada sikit semangat. Iman ni dalam hati ni, aku nak buat. Allahu Akbar. Minggu lepas saya bersembang dengan satu orang. Dia cerita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu orang tua di kampung dia, umur 96 tahun, buat tarawih 20 rakaat, 3 rakaat witir, berdiri. Allahu Akbar. Umur 96 tahun, umur otomatis. Allah Sayyidina Muhammad. Mayang tarawih 20 rakaat campur 3 berdiri. Berdiri pula, dia akan berdiri tang imam nak rokok tu. Imam bangkit, dia Allahu Akbar.
Kita ni orang muda, zaman kami budak-budak dulu. Main kita budak-budak dulu kan, terawih 20 pun ada, 8 dulu. Semua 20. Salah Sayyidina Muhammad. Budak-budak muda ni, dia bangkit tak mana? Dia bangkit tak imam nak rokok, baru dia bangkit. Yang kita berdepankan pengalaman kan? Tuan-tuan. Orang tua ni dia berdiri, time, imam angkat takbir. Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Tuan-tuan, apa yang menguatkan dia? Iman dia. Dan sebab nak pahala daripada sisi Allah. Sebab tak sama pahala biri dengan pahala duduk. Pahala biri, pahala mayang duduk dapat separuh pahala biri. Aku tak mahu, aku nak pahala penuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu-dulu ni saya terfikir. Zaman dulu-dulu orang tua-tua mana pakai kursi mayang. Sehari dua ni baru main kursi. Awak orang tua-tua dulu, orang tua-tua lah manja kan? Orang tua-tua dulu tak manja, berdiri. Orang tua dulu. Kalau tak ada, hari ni baru main kursi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Saya pernah tengok satu orang tua ada semayang, tuan-tuan. Bongkok. Memang dia tak betul dah. Tak boleh diri betul. Dia berdiri bongkok. Allahu Akbar. Tuan-tuan. Kadang-kadang, ibadat tu yang memberi kesihatan pada dia. Ibadat tu yang bagi dia sihat. Kadang-kadang. Kita ni kadang-kadang kata, aku tak boleh diri. Tak boleh diri. Kita kata ni, aku tak boleh. Tak boleh. Macam tu. Kalau kita kata, boleh. Boleh. Contoh. Syekh Zakaria Ansari rahimahullah. Syekh Zakaria Ansari rahimahullah ta'ala, seumur hidup tak pernah sembahyang duduk. Itu ulama besar. Dalam mazhab Syafi'i. Tuan-tuan, dia tak percaya kepada nafsu dia kata, tak boleh diri. Dia kata, aku try tengok diri. Diri-diri boleh diri. Dia kata boleh berdiri pun. Hang kata tak boleh. Nafsu kata tak boleh. Diri-diri boleh berdiri pun. Para ulama macam tu. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebenarnya kita kuat dan sihat dengan amal ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita kata tak boleh, tak boleh. Dia macam ni nak. Ada orang tua tak larat. Bila tak larat, duduk rumah. Lama-lama, langsung tak boleh pergi masjid. Pasal kita tak larat. Tak larat. Dia tidur. Sebab tu orang tua-tua tak pernah duduk diam. Betul tak? Orang tua-tua kita mana reti duduk diam. Dia menyangkui, dia menarah. Tu sihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah. Kalau kita kata tak larat. Tak larat. Tak main masjid. Nak mayang di rumah. Nanti kalau Tuhan bagi tak larat terus, habis kita. Untuk guru saya, almarhum Ustaz Zahari. Betul 16. Dia main tuan-tuan, dia main mengajar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, markas surau di Penang tu, 2 tinggi. Tangga bukan tinggi tu. Dia main mengajar tuan-tuan, dia main. Dia bawa kantung kencing. Abang kata ulama tabah tekun. Dia bawa kantung kencing. Bismillahirrahmanirrahim. Dia naik atas naksah. Dia naik atas naksah. Ujung tu tangga. Tang ni tempat orang mengajar. Dia merangkak. Merangkak macam budak-budak tu. Ustaz dah uzur. Kalau saya tak main pun tak apa. Aku nak mati dalam mengajar. No? Aku nak mati dalam mengajar. Dia para ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Tu saya dah katakan anak murid saya. Hampa kalau hampa tak larat, hampa tidur di asrama, hampa pilih. Kalau hampa mati di asrama, mati dalam majlis ilmu, hampa nak pilih yang mana? Mati tengah mengaji, masuk syurga. Syuhada. Mati di asrama? Jawab tengok. Tuan-tuan, Allah akan bagi apa kita nak. Kita nak tu Allah bagi tu. Ramadan ni tuan-tuan ni. Kita nak masuk lah lagi sehari. Kita nak masuk lah 10 lah. 10.
kita nak mendaki ke muncak Ramadan, iaitu pada malam 27 Ramadan. Menurut Al-Imam Abdul Hasan Asyadzili rahimahullah ta'ala, puasa hari Selasa Lailatul Qadar malam 27. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita nak mendaki ke muncak tu, haraplah malam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita semua tak diharamkan untuk bangun pada malam Lailatul Qadar. Kalau terlepas malam tu, habislah, nak jumpa pula tu depan tak tahulah nak jumpa ke tak. Harap-harap Allah pilih kita untuk semua kita bangkit. Tapi ingat tuan-tuan, malam tu ujian besar. Lailatul Qadar ni malam tu ujian. Kalau malam lain boleh tahan, malam tu mengantuk, sungguh-sungguh. Kalau Tuhan nak bagi mengantuk pun dia bangkit, dia bangkit digerak. Kalau Tuhan tak bagi, hantar mengantuk pun hantar bangkit. Sedangkan malam tu kita minta apa pun, semua Allah kabul, dunia dan akhirat. Kita minta apa pun, semua Tuhan kabul. Malam tu ibadat kita sama dengan 84,000 tahun. Umur kita pun tak boleh pergi terah tu tuan-tuan. Tapi semalam tu kita bangkit sama dengan 84 tahun. Sama dengan 84 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jaga malam tu. Jangan buat maksiat. TV jangan tengok, maksiat jaga malam tu. Kalau kita buat maksiat malam tu, sama juga dia punya kadar dia selama 84 tahun juga. Tak padan. No. Sama juga siang esok pun. Malam tu qadar sama dengan siang tu qadar. Siang esok pun dapat gandaan pahala. Begitu juga kalau kita buat maksiat pun sama dengan maksiat kita buat selama 84 tahun. Tak padan. Tak guna kita bangkit tahajud. Tak guna kita berdoa. Tuan-tuan, jadi jagalah malam tu bangkitlah dengan iman dan wahtisaban. Cuma satu je malam tu tuan-tuan, Tuhan nak terima kita ataupun tak. Bangkit tapi Tuhan terima ataupun tak tu. Tahu mana penerimaan Tuhan? Ayat mata. Kalau boleh menangis malam tu tuan-tuan, berarti apa? Berarti Tuhan terima kita. Sebab kita ni dengan Tuhan ni hati, perasaan, rasa dengan Allah. Apa rasa dengan Allah malam tu? Rasa dosa banyak ke? Rasa apa-apa ke? Hal ni benar ni bukan benar cerita, benar ni pengalaman kita. Rasa dengan Tuhan. Tuan-tuan, kita harap malam ni kita semua telah pun dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api neraka. Insya-Allah. Sebab satu malam dalam sebuah hadis Nabi sebut alfin, sejuta manusia dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu malam Ramadan. Jadi kalau 29 malam kita sembahyang, puasa 30 hari kan? Malam 29 juta manusia seluruh alam ni Tuhan ampunkan dan Tuhan lepaskan daripada api neraka. 29 juta tu banyak tuan-tuan. Harap-haraplah masuk kita semua. InsyaAllah. Kalau tak masuk kita tak tahu tuan-tuan. Jenuh menangis kita. Kalau Tuhan tak pilih kita. No. Kita harap Allah pilih kita semua untuk terlepas daripada api neraka dia. InsyaAllah. Kita tak sanggup masuk neraka. Dan kita tak mau masuk neraka pun. Kita nak kita ni termasuk dalam list senarai orang yang masuk syurga. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Jadi insyaAllah saya ingat itu saja untuk malam ini. Alhamdulillah. Sesungguhnya saya sangat sonok main malam ni. Ke masjid ni. Saya main bila Ustaz? Lama malam tu main baca suratul Mulk. Main ceramah baca suratul Mulk. Main pula ni macam magic ni. Main tiba-tiba masjid ni tiba-tiba jadi. Oh tu hebat malam ni. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah. Inilah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala
Tuhan bagi kita suka. Tuhan bagi keseronokan. Masalah Sena dapat duduk di rumah dia. Dulu ni, kalau tak macam ni tuan-tuan, rasanya dia tempat nyamuk ni. No? Alhamdulillah Tuhan bagi aircon, masalah Sena Muhammad. Dan masalah Sena Muhammad, nanti muslimat pun dapat aircon juga, kalau tak mayang terawih saja. No? Masalah Sena Muhammad. Jadi insyaAllah Tuhan bagi selesa ni, tuan-tuan jangan keluar awal. Tuan, buat sampai habis. Imanan wahtisaban. Tuhan dah bagi nikmat. Lepas tu, tak mau buat ibadat pula. Takut dia tarik lah. No? Jadi insyaAllah mudah-mudahan Tuhan bagi nikmat ni berkekalan insyaAllah. Dan insyaAllah, mudah-mudahan kita support lah 25,000 lagi Ustaz. No? Saya bagi 1,000 malam ni insyaAllah. Jadi mudah-mudahan saya pun dapat sama lah habuah muslimat mayang tu, dapat pahala kat saya semua. InsyaAllah. Jadi sedekah secara terang-terang menghapuskan dosa kita buat terang-terang. Sedekah yang kita buat diam-diam akan menghapuskan dosa yang kita buat diam-diam. Dosa di sedekah ni hak terang-terang pun kena buat, salah Sayyidina Muhammad, yang hak diam-diam pun kena buat insya-Allah. Insya-Allah mudah-mudahan Allah mustajabkan semua doa-doa kita bersama Sayyidina Muhammad untuk kita nak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam Ramadan yang penuh dengan keberkatan insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك أرحم الراحمين اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولمشايخنا وجميع لله رب العالمين.